Apakah yang dimaksudkan dengan penderaan kanak-kanak? Penderaan kanak-kanak ialah satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak sehingga memberi kesan dalam kehidupan mereka. Seterusnya ialah jenis penderaan kanak-kanak. Yang pertamanya ialah penderaan fizikal. Contohnya, memukul ke atas badan kanak-kanak tersebut sehingga meninggalkan kesan seperti lebam, luka dan sebagainya. Yang kedua, penderaan seksual, iaitu digunakan untuk mencapai kepuasan nafsu ataupun seks. Yang ketiga ialah penderaan emosi, iaitu perilaku yang melibatkan kejadian seperti pengasingan atau pengabaian dan juga serangan secara lisan yang berterusan seperti penghinaan. Seterusnya ialah antara kes penderaan kanak-kanak di Malaysia yang sedang hangat diperkatakan kini ialah kes adik Bella. Kes tersebut masih lagi dalam siasatan dan prosiding mahkamah. Kes ini juga telah menarik perhatian rakyat Malaysia dan pihak media sehingga keluarnya #JusticeForBella, iaitu untuk bersatu hati dalam mendapatkan keadilan buat adik Bella. Baiklah, faktor dan punca penderaan terhadap kanak-kanak ini, yang pertamanya adalah masalah rumah tangga, yang kedua masalah keuangan, yang ketiga pergaduhan. Kesan penderaan kanak-kanak terhadap individu tersebut ialah perkembangan otak yang tidak sesuai, kemudian ketidakseimbangan kemahiran sosial, emosi dan kognitif, dan kecacatan bahasa tertentu. Kesan penderaan kanak-kanak terhadap masyarakat yang pertama, hubungan masyarakat menjadi renggang, menyebabkan masyarakat tidak bersatu hati dalam sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Yang kedua, wujudnya masyarakat yang tidak sihat, di mana masyarakat yang penuh dengan perkara-perkara negatif dalam diri mereka. Kesan penderaan kanak-kanak terhadap keluarga yang pertama, mangsa akan bertindak agresif terhadap ahli keluarganya maupun orang yang berada di sekelilingnya, yang mana ia adalah satu pelakon yang kasar di luar kawalan mereka tanpa mereka sedar. Yang kedua, sukar mendengar arahan dan tidak menumpukan perhatian kerana mangsa dalam keadaan dunia yang tersendiri maupun mereka dalam keadaan yang trauma disebabkan oleh pengalaman yang dialaminya. Seterusnya, kesan perkara yang pertama mencemarkan imej negara, di mana setiap perkara yang dilakukan oleh negara kita akan dipandang dari sudut yang negatif oleh negara-negara yang lain. Yang kedua, pembangunan yang tidak seimbang, di mana ia menukarkan pihak kerajaan Malaysia untuk membangunkan sesuatu perkara dengan lebih maju. Seterusnya, kita masuk kepada cara mengatasi penderaan kanak-kanak ini. Yang pertama, perlu mendalami ilmu agama dan juga ilmu keibubapaan. Sekiranya ada ilmu dalam kehidupan ini, maka segala permasalahan berlaku dalam kehidupan dapat diatasi dengan baik. Yang kedua, terapkan agenda kasih sayang dalam keluarga supaya dapat membantu anak-anak membesar dengan suasana yang positif dan juga dengan suasana yang sihat. Yang ketiga, memperbudayakan perkhidmatan kaunseling di kalangan masyarakat supaya ia dapat mengurangkan kemurungan yang dialami oleh penjaga kanak-kanak dan juga ibu bapa mereka sendiri. Yang keempat, prihatin dengan keadaan sekeliling, di mana semua masyarakat perlu lebih peka dengan isu penderaan ini agar segera melaporkan kepada pihak yang lebih berkuasa, dan juga dalam pada masa yang sama masyarakat telah membantu mengurangkan bilangan kes penderaan kanak-kanak ini daripada berleluasa. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mempertahankan kanak-kanak ini daripada didera, diseksa seperti binatang. Mereka perlu dibentuk dengan kasih sayang, mereka perlu dibentuk dengan ilmu pengetahuan, dan mereka perlu dididik untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kanak-kanak ini umpama kain putih, baik coraknya, baiklah acuannya. Ya, sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.